Selamat datang Tesla ke Malaysia. Harap Elon Musk ingat jasa orang Malaysia. Tolong dia masa dia tengah nak belajar lawan SpaceX dulu. Jika you tak ada petrol, you just klik untuk charge. Kita ialah negara pertama dalam ASEAN ni sebenarnya yang Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, video kali ini Sari membahas sesuatu yang menarik dan baru-baru ini juga viral, mungkin juga kalian sudah dengar beritanya. Ya, Elon Musk, pengerusi Tesla, dia akan membuka kantor ataupun office-nya di Malaysia. Nah, sebelumnya dia ada janji invest ke Indonesia. Tapi kenapa ya janjinya ke Indonesia? Tapi las-las buka kantor itu di Malaysia. Bahkan Sari lihat ada di berita itu Presiden Indonesia Pak Joko Widodo itu sudah bertemu dengan Elon Musk ini ya. Las-las dia memilih buka office dekat Malaysia. Nah, kira-kira kenapa ya alasannya teman-teman? Mari kita bahas di video yang satu ini ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support channel ini supaya Sari lebih semangat lagi. Menurut info yang Sari cari tahu, Elon Musk ini adalah salah satu orang terkaya di dunia ini teman-teman. Dia adalah CEO Tesla. Tesla itu apa? Tesla itu adalah kereta elektrik. Menarik ya. Oke teman-teman, kita tengok video ini ya. Jom. Harap-harap Elon Musk ingat jasa orang Malaysia. Tolong dia masa dia tengah nak belajar lawan SpaceX dulu. Ini menarik komen ni tuan-tuan ya. Saya ingat tak ada orang tahu tentang perkara ni. Betul apa yang disebut oleh saudara kita ni. Semasa saya kerja di Telekom dulu, ada seorang kawan saya ni, dia beli biografi buku Elon Musk. Dia habis baca tu, saya tertarik dengan buku tu. Jadi saya minta pinjam ke dia. Dia pun pinjam ke saya. Saya pun baca buku tu sampai habis. Buku tu mengisahkan tentang Elon Musk, macam mana dia membangunkan syarikat Tesla dengan SpaceX. Jadi dalam buku tu ada sebut bahawa klien pertama SpaceX adalah syarikat Malaysia. Syarikat tu nama Astronautic, salah saya. Astronautic. Wow. Astronautic. Aeronautic rasanya. Aeronautic Technology tu. Masa tu SpaceX nak lancarkan Falcon 1. Dia dah lancar sebelum ni, dah 3 kali pelancaran gagal. Jadi yang Malaysia punya ni, Malaysia masa tu mencipta Razak Satellite, Razak Set tu untuk nak lancarkan di orbit peringkat rendah untuk nak sensing, dia remote sensing satellite untuk nak monitor surface muka bumi ni. Wow, jadi kenapa mereka pilih SpaceX? Sebab ketika tu SpaceX ni syarikat baru dan SpaceX yang paling murah sekali. Sebab itu Malaysia, syarikat Malaysia ni adalah pelanggan pertama SpaceX dan berjaya. Satelit itu berjaya dilancarkan di orbit menggunakan Falcon 1 yang direka oleh oleh SpaceX lah. Dan ketika itu first big success mereka. Setelah ketika itu memang dia dah gagal dan Musk pun masa tu menghadapi masalah kewangan sebab 3 kali kegagalan kan. Pekerja pun stres ketika itu. Jadi betul lah, Malaysia antara dia punya klien pertama SpaceX. Ini disebut dalam buku tersebut, buku biografi Elon Musk itu. Jadi ini antara jasa jasa syarikat Malaysia. Syarikat Aeronautik Malaysia tu yang menjadi pemangkin ataupun kepada kemajuan SpaceX selepas itu. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu lebih lanjut, boleh beli buku tersebut, buku biografi Elon Musk, bagaimana dia membangunkan syarikat Tesla dan juga
dan juga SpaceX. Dan tuan-tuan boleh tengok, ini dia roket yang digunakan untuk melancarkan Razak-Set tu. Dah ada bendera jalur gemilang di situ. Wah, ternyata ada jasa baik daripada syarikat Malaysia yang mula-mula menolong dia membuka syarikatnya ya. Wow, oke teman-teman, sebenarnya Sari kurang tahu tentang kereta elektrik ini ya, karena Sari pun baru-baru ini saja mencari informasinya. Nah, ternyata tadi dikatakannya, wah, Malaysia ada juga jasanya terhadap ya Tesla ya. Oh, oke. Nah, mestilah kalian bangga ya. Nah, dia juga memilih buka kantornya di Malaysia. Nah, mantap ya. Sari dengar-dengar nanti kalau dibuka kantornya di Malaysia ini akan mencari pekerja-pekerja tempatan ya, pekerja-pekerja orang Malaysia. Wah, bagus juga lah ya, peluang-peluang untuk anak muda Malaysia untuk bekerja di salah satu perusahaan terbesar ini. Wow, mantap. Oke, kita sambung lagi ya. Cium. Selamat datang Tesla ke Malaysia. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI telah memberikan kelulusan kepada sebuah syarikat kereta elektrik gergasi iaitu Tesla untuk membawa masuk kereta-kereta diorang ke negara ini. Ini adalah sebahagian daripada usaha untuk merancakkan lagi sektor electric vehicle dekat dalam negara kita. Ini bermakna ada 3 perkara yang kita akan nampak yang berlaku untuk support environment dan juga ekosistem kereta Tesla dekat dalam negara kita. Yang pertama, diorang akan buka diorang punya head office dekat sini. Dan yang kedua, diorang akan buka diorang punya experience centers dekat sini. Dan yang ketiga, diorang akan buka diorang punya facility supercharger dekat sini. Komitmen kerajaan dalam memberangsangkan sektor kereta EV ini memang mendapat sokongan di dalam bajet 2023. Untuk fully imported kereta electric vehicle, pengecualian import dan excise duty ni akan di-extend selama 1 tahun lagi. Sementara itu, yang locally assembled electric vehicle pula akan mendapat exemption dalam bentuk import tax hingga tahun 2027. Tapi biasalah bila kita sebut aja pasal kereta electric vehicle ni, kita automatik ingat kereta ni adalah untuk kereta golongan kayangan. Tapi macam aku pernah cerita sebelum ni pada korang, Tesla sekarang ni sedang menyiapkan satu model kereta diorang yang lebih mampu milik. Dan ini berikutan daripada global competition, terutamanya kereta-kereta EV daripada China yang lebih rendah lah harganya. Dan dijangka kereta ni akan dikeluarkan pada harga sekitar $25,000. Dan kalau convert ke duit kita lebih kurang dalam 110,000 lah macam tu. Jadi soalnya sekarang macam ni tau. Katakanlah Tesla ni dia bawa masuk kereta-kereta import diorang ke sini, berapa harga dia? Untuk kita estimate harga kereta diorang ni, kita boleh rujuk kepada harga-harga kereta Tesla yang dijual dekat market Thailand. Dekat market Thailand, ini adalah harga-harga dalam Thai baht lah, di setiap model yang diorang jual. Ini aku dapat daripada website poltan.org Dan kalau di convert ke dalam duit ringgit kita, inilah dia harga dia. Wow, dan kalau korang tambah pula cukai SST 10%, dia je punya harga jadi macam ni lah. Jadi kalau betul lah Tesla keluarkan harga kereta yang dalam lingkungan 110,000, maksudnya harga kereta tu memang terlalu jauh lah daripada harga-harga kereta diorang yang model sedia ada ni. Untuk harga kereta macam ni, tu mungkin pada aku terlalu mahal lah. Tapi untuk 110,000 tu mungkin ia membuka peluang, terutamanya kepada golongan-golongan pertengahan lah, M40. Good job. Ternyata sudah diluluskan ya kereta Tesla elektrik ini ya. Nah, wow, tadi kita sudah lihat harganya ya. Buat yang mampu beli, bolehlah beli ya. Katanya ada juga mau dikeluarkan yang normal 100,000. Siapa yang berminat mau beli? Nah, beberapa bulan yang lalu Sari juga pernah dengar berita ini ya. Tapi daripada berita Indonesia. Nah, sudah di Indonesia sudah digembar-gemborkan, sudah dibesar-besarkan cerita ini ya. Katanya sampai Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Elon Musk ini ya. Nah, juga ada beberapa menteri yang sudah membicarakan hal ini juga. Saya lihatlah bom beritanya beberapa bulan yang lalu. Yang saya lihat di berita-berita di Malaysia itu kurang banyak yang membesar-besarkan hal ini ya teman-teman. Tesla akan dibuka di Malaysia, dibuka di Kuala Lumpur.
kurang ada berita itu ya. Tapi yang mengejutkan sekali, tiba-tiba keluar pernyataan bahwa Elon Musk akan membuka kantornya di Malaysia. Nah itulah ya. Memang kalau Malaysia ini Sari lihat ya, tak ada kurang cakap yang besar macam itu, cakap sini cakap situ, tiba-tiba jadi saja. Nah macam itu hari power station ya. Nah itu ramai juga yang tak tahu ya teman-teman, tiba-tiba sudah jadi mall sebesar itu ya, Battersea Power Station itu. Nah memang ya, saya ingat kata pepatah mengatakan diam-diam ubi berisi. Nah macam itulah ya kan, bukan kita sudah cakap banyak, ternyata las-las tak jadi investasi pula di Indonesia. Padahal janjinya katanya sudah ada bicara kan. Sari lihat ada salah satu video Elon Musk itu sudah bertemu dengan presiden juga tahu. Sudah membicarakan hal pelaburan juga. Tapi tak jadi atau macam mana ya? Sari lihat banyak berita cakap katanya tak jadi janji saja investasi di Indonesia, tapi buka kantornya pula di Malaysia. Nah, itu saya lihat beberapa beritanya ya teman-teman. Kalau ada yang mau menanggapi atau menambahkan informasi yang kurang tepat dari Sari, boleh juga kalian komentar ya teman-teman. Oke, info yang dapat Sari cari tahu saja. Nah, kalian juga boleh melengkapinya ya. Okey tuan-tuan, berita ni baru saja diumumkan. Saya ingat sehari 2 hari yang lalu. Sudah tentu pengumuman ini menggembirakan kita kerana negara kita menjadi pilihan syarikat terkemuka kereta elektrik Tesla yang akan membuka pejabatnya di Malaysia. Namun begitu tuan-tuan dan puan, kita mendapat persaingan yang hebat ya daripada Thailand dan Indonesia, kerana kedua-duanya ingin Tesla menjadikan mereka sebagai hub, regional hub di Asia Tenggara untuk Tesla tuan-tuan. Dari segi persaingan, kalau dari segi GDP, sudah tentu Malaysia mengatasi kedua-duanya. Begitu juga dengan ekosistem elektrik dan elektronik, itu ada kelebihan kepada Malaysia. Tetapi Indonesia berkempen dengan begitu agresif dengan menawarkan insentif cukai, dengan menawarkan konsesi kepada Tesla untuk melombong nikel. Nikel ni bahan utama untuk membuat bateri dan Indonesia adalah pengeluar nikel terbesar di dunia dengan reserve sebanyak 25% daripada jumlah nikel dunia tuan-tuan. Sama-sama bersaing. Itu kelebihan yang ada kepada Indonesia. Dan Malaysia juga tidak dinafikan, dan juga kelebihan dari segi populasi, kerana jumlah populasi Indonesia yang 10 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Itu kelebihan yang ada pada mereka. Dan persaingan ini kita belum tahu siapa yang akan memenanginya untuk dijadikan headquarters Tesla di Asia Tenggara tuan-tuan. Namun demikian, ini berita yang baik kerana Tesla walau bagaimanapun akan membuka ofisnya dan akan membuka service center, experience center dan charging station tuan-tuan. Dicadangkan mereka menjangkakan akan membuka lebih kurang 10,000 charging station di seluruh Malaysia, yang sekarang ni cuma ada 900 saja charging station untuk kereta elektrik tuan-tuan. Di mana sekarang ni dominasi EV ini banyak dikuasai oleh Mercedes, BMW dan lain-lain tuan-tuan. Dan kita semua tahu Tesla adalah syarikat kereta elektrik terbesar di dunia tuan. Ini berita yang baik yang kita terima, dan ini tentu akan membuka banyak peluang pekerjaan dalam sektor kenderaan elektrik yang sekarang ini menjadi tumpuan ataupun peralihan daripada petrol kepada kenderaan elektrik. Nah itu tadi ya, sudah dikatakan abang ini, ternyata masing-masing punya menarik ya. Ada dari sini, kalau di Indonesia tadi katanya dia mau rendah cukainya untuk bahan mentah nikel ya teman-teman. Nah tapi tetap juga ya, tadi katanya sudah diluluskan, memang dia akan membuka
office-nya, di pejabatnya, kantornya itu di Malaysia. Nah, itu juga salah satu kebaikannya, banyak juga peluang pekerjaan yang lebih baik lagi untuk orang-orang Malaysia di sini. Ya, nah kalian juga boleh lah ya mendaftar nanti di sana. Tapi mengejutkan ya, harga kereta elektrik katanya tadi sampai 300.000. Tapi katanya dia juga mau membuat harga 100.000 ke atas ya. Nah, mudah-mudahan lah ya kalau ada kesempatan harga 50.000 ke bawah ya kan. Barulah best, tapi rasanya tak mungkin lah ya kan. Tapi tengoklah nanti ya, apa yang tak boleh ya kan. Tesla 3. Wah, boleh Harga dia? beli ni. Ui, kau tengok harga dia RM220,000. Aduh, tapi okey, tak ada cukai kan. Lepas tu tak payah guna minyak. Dan Oh, dengan tak ada. ceritanya nak masuk Malaysia kan. Betul. Jadi itulah kita semua menantikan kehadiran Tesla di Malaysia. Apa agaknya manfaat apabila kenderaan elektrik daripada Amerika Syarikat itu sampai ke Malaysia? Itu yang mendapat perhatian masyarakat kita. Kalau kita cerita tentang EV ya, kita ialah negara pertama dalam ASEAN ni sebenarnya yang dah mulakan bergerak ke EV lebih daripada 6 tahun dulu. Saya pasti anda semua pernah tengok charger dekat Petronas kan? Betul? Negara lain mana ada zaman tu, kita yang dah start. So zaman tu about lebih kurang 6-7 tahun dulu, Green Tech dah bawa masuk dah kereta-kereta Renault Zoe, and then ada beberapa Tesla juga dia bawa masuk untuk memulakan era EV. Cuma pada masa itu tindakan kita nak memperkenalkan EV terlampau awal. Tadi Hazri ada kata juga, kalau kita tengok Pro 2 tengah buat macam nak ada kereta elektrik ni. Betul. Saya tak jadi atas lah. Tapi itulah diharapkan ada pemain industri automotif tempatan yang akan mengeluarkan juga kenderaan EV supaya kenderaan ini akan menjadi budaya dan pilihan rakyat terutamanya untuk masa akan datang. Nah, ternyata tadi katanya Malaysia adalah negara pertama di ASEAN dah mulakan ini ya. Nah, itu yang Sehari sangat kagum dengan Malaysia ya. Apa-apa dia yang duluan ya. Tapi walaupun mereka yang duluan, tapi senyap-senyap je berjalan macam itu ya. Tak adalah sampai gembar-gemborkan. Ternyata nah itulah bagusnya ya kan, diam-diam ubi berisi. Tadi kita cakap-cakap mengenai Tesla, kereta elektrik itu ya. Oke, kira-kira macam mana ya kereta elektrik Tesla itu? Oke, kita tengok satu video ini ya. Nah, ini nak bagi tahu macam mana cara cas. Kan tadi katanya kereta elektrik kan, mestilah ada pakai charger kan. Nah, macam telefon gitu. Cucu, macam mana caranya? Kita tengok video yang satu ini ya. Biasa charge kereta dekat mana sis? Rumah ke? Okay, jom Nini jawab soalan ni. So basically Nini ada Tesla. Tesla ni EV car, which is electric car. Untuk dia bergerak, dia kena charge, tak pakai minyak langsung. So dekat mana Nini charge adalah dekat Wisma. So Nini akan tunjukkan charger dia. Ta-ta-da-ta-da. So this is the charger. So macam sejak ni ya beli kereta tu chargernya. memang dia bagi benda ni free. So kita pasang saja. So apa yang Nini buat adalah Nini panggil orang untuk pasang dekat Wisma, and bila kita nak pakai kita just on saja and connectkan dengan ni. So this is the charger, cucuk je. So dengan cucuk adanya Tesla charger ni, dia boleh charge empty to full 3 ke 10 jam. So basically ni adalah level yang kedua untuk charge. So siapa-siapa yang ada charger yang 3 pointer tu, itu ambil masa 17 ke 24 jam untuk full charge. Oh, So basically okay, full dia charge adalah EV car, dia nak charge dekat mana? Jom ditunjuk. Wow, kaya kakak ini. Oh, punya kereta Tesla ya, So 300,000 dekat lah sini. ni. So whenever kita rasa kita nak charge, kita just ketuk sekali. Oh, sebab tak buka kereta, okay? So dia tak buka lah. Atau biasanya dia akan buka, okay? So kita cucuk sahaja. Ada orang tanya, worth it tak beli EV car untuk jimat? Yes. Kenapa? So Nini nak share satu fakta. So sebenarnya kalau kita ada EV car, dia lebih jimat 78% berbanding dengan kereta biasa. So Biasa, itulah sedikit guna. sebanyak tentang Tesla. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi. Bye. Video hari ni agak berbeza sebab hari ni Nini nak unboxing my brand new Tesla. Basically Tesla ni adalah reward daripada Quantum Metal sebab Nini menang 2 reward consultant untuk tahun 2021. So Tesla ni Nini ambil colour hitam sebab bagi ni hitam lagi premium, lebih cantik. Depan dia adalah bonnet, dia tak ada engine sebab Tesla ni adalah electric car. Untuk buka kereta ni kita guna kad.
dia tak pakai kunci, nak buka kita letakkan di sini. Ataupun kalau kita tak nak pakai kad jauh and kita banyak barang kan, takkan nak tick dengan kad kan, kita juga ada apps Tesla. You boleh kunci control your car guna apps ni. So basically kalau kita tutup, apa tak, dia kunci. So bila buka, dia buka. And then you boleh schedule juga nak charge pukul berapa, jam berapa. You boleh buka bonnet semua dalam phone. And apa yang Nini suka tentang Tesla ni, dia sunroof. Tapi Nini dah tinted sebab Malaysia ni panas. Nini tak nak orang yang naik kereta Nini terbakar. Dia punya top speed untuk Tesla adalah 245. Okay, jom kita tengok belakang apa ada. Okay, ni dalam dia sangat-sangat luas. Boleh buka. Letak minuman. Tayar 18 inch sport rim. Jom tengok bonnet. Bonnet dia luas gila. Dia jauh ke dalam. Sebabkan ni EV car, you tak ada petrol, you just klik untuk charge. Nah, tadi itulah ya cara macam mana casnya ya. Nah, sebenarnya ada jimatnya juga ya, tinggal cas saja, tak perlu isi-isi minyak ya kan. Bagaimana menurut korang teman-teman? Ini adalah salah satu pilihan terbaik kereta elektrik ini dengan cas saja. Menurut kalian macam mana ya? Kalau menurut Sari boleh juga lah ya kan untuk dicoba. Tapi tadi katanya dengarkan harganya saja. Wow ya kan, cukup mahal juga ya. Nah mungkin teman-teman yang boleh belinya boleh lah ya, yang berkemampuan boleh beli. Jimat minyak juga tinggal cas saja ya. Nah oke teman-teman, nah congratulations buat Malaysia ya. Malaysia adalah pilihan Elon Musk itu membuka pejabatnya di Malaysia ini. Dan tadi katanya sudah diluluskan ya. Nah dan akan dibuka lah ya secepatnya. Syarikat terbesar di dunia ini juga melabur di Malaysia ini. Oke, so seperti itu aja ya. Macam mana tanggapan korang mengenai hal itu? Mestilah bangga juga ya, karena juga pilihannya ada di Malaysia ini. Segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka. Oke, bye.